faham. Dan dan semua organism termasuk kita, kalau nak hidup mesti kita cari tempat yang ada sumber makanan, nutrien. Samalah dengan mikroorganisme, sebab mikroorganisme is an organism, ada satu organisme, so dia mesti cari tempat yang ada sumber makanan, sumber gula dan sebagainya, sebab itu adalah sumber makanan. Sama macam kita, kalau kita duduk kita berpindah ke tempat baru, kita mesti cari tempat yang ada sumber makanan, sumber pekerjaan, sumber air dan sebagainya. Samalah dengan mikroorganisme. So bila dia nak hidup, dia perlukan sumber nutrien. Itu kamu kena faham tentang part ni. Dan part ni mesti semua cikgu akan katakan bahagian yang penting, dan kamu kena betul-betul faham, sebab sepanjang saya mengajar, part ataupun bahagian ni yang paling banyak soalan keluar. Sama ada bahagian A, kekerapan dia paling tinggi. Bahagian A ataupun kalau keluar bahagian A ataupun bahagian C. Memang sangat kerap. Siapa yang pernah tengok soalan peperiksaan dia tahu, kerap soalan ni. That's why this year pun topik ni pun kita ramalkan juga. Dan saya nak make sure kamu betul-betul faham. Sebab bila di sekolah, kamu bersemuka dengan cikgu kamu dan topik ni lah yang kamu pernah buat. Hampir semua pelajar pernah buat. So, make sure kamu betul-betul faham dan tahu macam mana nak membina ataupun merangka jawapan untuk soalan nombor 11. Baik, kita teruskan lagi. Tengok faktor yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme antaranya adalah kelembapan, cahaya, suhu, nilai pH dan juga nutrien. Sekejap cikgu nak kena ubah sikit. Sekejap saya tukar slide. Okay. Okay, nampak tak? Okay. So, kita teruskan lagi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Yang ni saja cikgu buat gambar ni. Tadi tak ada gambar. Cikgu ada buat 2 slide. Satu slide tu slide yang tak ada ni. Gambar ni cikgu sangat tertarik. Untuk bab ni, ada 2 benda yang kamu kena tahu dalam keputusan eksperimen. Untuk menentukan pertumbuhan mikroorganisme, untuk melihat pertumbuhan mikroorganisme dalam eksperimen ni, bila kita lihat kepada soalan tu, kalau soalan tu bagi bubur nutrien, so bubur nutrien tu macam mana kita nak melihat pertumbuhan mikroorganisme? Siapa boleh tolong cikgu? Kita nak mendalami ataupun nak memahamkan situasi. Kita nak melihat pertumbuhan mikroorganisme. Macam mana kita nak melihat pertumbuhan mikroorganisme dengan menggunakan bubur nutrien? Buka mic dan cerita kat cikgu. Macam mana kamu nak tahu itu ada berlakunya pertumbuhan mikroorganisme? Kita ada bubur nutrien kan, kita pakai tabung uji. Kalau bubur nutrien mesti pakai tabung uji. Macam mana? Macam mana kita nak tahu pertumbuhan mikroorganisme? Pemerhatian kita mesti lihat pada bubur nutrien tu. Apa jadi pada bubur nutrien selepas beberapa hari? Siapa nak tolong cikgu? Tolong buka mic, tolong cerita cikgu. 3 hari. Yelah, after 3 days, lepas 3 hari, apa jadi pada bubur nutrien tu?
You mesti tahu nak menentukan dia tu ada pertumbuhan mikroorganisma tu aktif ataupun tidak. What happen, apa yang terjadi pada bubur nutrien tu. Berkulat. Berkulat tak nampak. Macam mana kita nak tahu bubur nutrien? That's why saya nak pemahaman kita dalam eksperimen. Very good. Itu yang cikgu nak. Kekeruhan bubur nutrien. Kalau tak keruh, maksudnya apa? Kalau tak keruh, maksudnya apa? Itu pemahaman. Kalau tak keruh, maksudnya apa? Siapa tolong cikgu? Ada pertumbuhan. Tiada pertumbuhan. This is the answer. Tiada pertumbuhan mikroorganisma. Kalau dia jernih, dia tak ada perubahan, maksudnya apa? Dia tak ada pertumbuhan mikroorganisma. That means situasi ataupun keadaan yang diterima tu adalah tidak sesuai tentang untuk pertumbuhannya. Sama ada suhu yang rendah ataupun suhu yang sangat tinggi, ataupun pH yang rendah ataupun pH yang tinggi, ataupun keadaan bercahaya. Itu yang memberi kesan kepada ataupun tak jadi keruh, ataupun bubur nutrien tak jadi keruh, dia tidak berubah ataupun kekal jernih. Kalau keruh tu menandakan apa? Menandakan ada pertumbuhan mikroorganisma. Itu adalah pemerhatian yang nak merujuk kepada pemahaman pelajar tentang pertumbuhan mikroorganisma dalam eksperimen. Dan bila kita lihat pada ini pula, kita lihat sini. Melihat pada gambar rajah yang cikgu tunjuk ni. Ni. Ini apa? Ini kalau dia pakai piring petri. Kalau pakai piring petri, dia tak pakai agar-agar nutrien. Dia tak pakai bubur nutrien. Dia pakai apa? Agar-agar nutrien. So, bila pakai agar-agar nutrien, apakah pemerhatian kita selepas eksperimen? Semasa eksperimen ataupun selepas eksperimen? Selepas 3 hari, apa yang kita nak lihat kepada ataupun nak merujuk pada pertumbuhan mikroorganisma ni? Siapa nak tolong cikgu? Ni saya ada apa benda kita tengok? Bilangan koloni bakteria. Bilangan koloni bakteria. Itu jawapan dia cikgu nak. Wow, bagus. Kamu faham lah maksud tu. Saya risau bila kamu tak tahu apa yang kamu nak perhatikan dalam eksperimen tu. Kamu tengok, oh bilangan koloni bakteria ni koloni. Ni koloni. Koloni. So, kalau lebih banyak koloni bakteria, maksudnya apa? Situasi, keadaan yang sesuai untuk pertumbuhan dia. Kalau sedikit bilangan koloni, maksudnya suasana ataupun keadaan yang terima tu tak sesuai untuk pertumbuhan dia. That is the parts ataupun satu bahagian yang penting untuk kamu faham. So, hari ni dalam 1 jam 30 minit, cikgu nak kamu betul-betul faham. Dan bila kamu dah betul-betul faham, that is good. So bila masuk bulan 3 exam nanti kamu dah ada pemahaman ni. Yang tu penting. So ada pelajar bila kata buat eksperimen soalan nombor 11, dia kata perhatikan pertumbuhan mikroorganisma untuk pemerhatian. Pemerhatian apa yang kamu tengok pertumbuhan tu? Kamu kena cerita. Kamu kena kata perhatikan bilangan koloni bakteria dan catatkan dalam jadual. Itu maksudnya pemerhatian yang betul. Bukan kata perhatikan pertumbuhan mikroorganisma. Apa yang kamu perhatikan? Rekodkan pemerhatian. Tak tahu. Kamu kena cerita rekodkan bilangan koloni bakteria di dalam jadual. That is good. Itu saya dan Cikgu Falah nak kamu ataupun nak memperkemaskan. Kamu ada pengetahuan. Tapi kita nak memperkemaskan teknik penulisan jawapan kamu. Okay, untuk malam ni saya nak perkemaskan. Untuk part ni kita tengok kelembapan. Kemudian yang pertama kelembapan, yang kedua adalah cahaya, yang ketiga adalah suhu, yang keempat adalah nilai pH ataupun keasidan dan kealkalian bahan, dan juga kehadiran nutrien. Ini adalah 5 eksperimen yang wajib ataupun eksperimen wajib yang ada untuk subtopik faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, dan ada 6. Satu lagi adalah kepekatan antibiotik. Kesan kepekatan antibiotik itu last kali kita tengok. Baik. Kita tengok yang pertama. Cikgu refresh balik apa yang ada kelembapan. Kelembapan ni keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Yang ni basic je kelembapan. Selalunya eksperimen di sekolah ni kita pakai roti, kita letakkan air, satu letak air, satu biarkan kering. So kita letakkan roti tu dalam plastik dan kita letakkan dalam almari, laci almari.
kemudian laci ataupun dalam lamari. Biarkan selama 3-4 hari. After that, kita buka balik, kita tengok apakah keadaan roti tersebut. Yang mana kalau keadaan lembap tu kita boleh lihat banyak ke lapuk ataupun kulat. Manakala yang kering tu ada kulat tapi sedikit sahaja. Okey. Tompok kulat tompok kuning topok kuning yang tu kamu tahu bila kulat tu yang kuning, topok-topok warna kuning itulah menandakan pertumbuhan kulat. Keadaan yang lambat sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisme. Kemudian persitaran yang kering menyebabkan mikroorganisme kurang aktif dan ia merencatkan pertumbuhannya. Yang kedua adalah cahaya. Cahaya mikroorganisme seperti alga mempunyai klorofil yang memerlukan cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis. Mikroorganisme seperti kulat dan bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. So, poin kita di sini kamu lihat sini, gelap, keadaan gelap. So, kebanyakan, most of mikroorganisme akan tumbuh dengan sangat baik dalam keadaan gelap rather than dengan keadaan ada cahaya. Yang ada cahaya ni adalah kumpulan alga sahaja sebab dia membuat proses fotosintesis. Okay? Cikgu, Yes. cikgu apa maksud klorofil? Klorofil, klorofil ni adalah pigmen hijau yang ada pada tumbuhan hijau yang digunakan, yang mempunyai, yang digunakan untuk klorofil ni dihasilkan oleh kloroplas yang mana digunakan untuk menyerap cahaya matahari untuk memecahkan molekul karbon dioksida dan air untuk menjadi glukosa dan oksigen. So cikgu tunjuk di sini ya. Kita ada karbon dioksida campur dengan kehadiran air H2O. Kita ada nak panah hasilkan glukosa Hg dan juga oksigen. Okey. Tapi untuk memecahkan karbon dioksida dan air, dia akan gunakan klorofil yang dihasilkan oleh kloroplas, pigmen hijau dalam sel tumbuhan hijau, yang mana klorofil ni akan menyerap cahaya matahari. Tenaga cahaya matahari ini akan digunakan untuk memecahkan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan kanji ataupun glukosa dan oksigen. Okey? Boleh dapatkah jawapan saya tadi? Boleh cikgu. Jelas. Okey, good. So, good. Then ada soalan lain? Saya no problem. Biar you nak tanya, you tanya saja. Okay? So, we better kita in two-ways interaction. Better you boleh soal saya bila you nak tanya. Okay, kita teruskan lagi kepada suhu. Kita tengok peti sejuk ni. Peti sejuk biasalah kalau suhu berkaitan dengan peti sejuk. Kemudian suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisme antara 35 to 40 darjah Celsius merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisme. Keadaan suhu terlalu rendah seperti yang terdapat dalam peti sejuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisme. Merencat ni adalah memperlahankan pertumbuhan mikroorganisme. Keadaan suhu yang terlalu tinggi mampu membunuh mikroorganisme, yang mana kita faham semakin tinggi suhu 70, 80, 90 sampai 100 sampai 100 tu, lebih tinggi suhu tu maksudnya lebih banyak mikroorganisme mati, dan lebih bila suhu lebih daripada 100 bukan setakat mikroorganisme mati, sporanya ataupun telur-telurnya juga akan dia termusnah. Terus kepada nilai pH. Nilai pH kita dah bincang hari itu, iaitu nilai pH. Saya ulang balik yang mana tak masuk. pH, kita ada pH 7 neutral, ni 7 neutral. More than 7 adalah alkali. Okay, less than 7 adalah acid. Dan nilai lebih tinggi nilai alkali tu maksudnya kalau pH 11 dengan pH 9, pH 11 tu menunjukkan kealkalian yang lebih tinggi. Manakala bila bagai asid, lebih rendah nilai dia. Contohnya pH 1 dengan pH 4, pH 1 tu adalah mempunyai sifat keasidan yang lebih tinggi ya. Manakala pH 7 tu adalah neutral. Okey, nilai pH 7, pH neutral merupakan nilai pH optimum bagi pertumbuhan kebanyakan mikroorganisme.
terdapat sebahagian mikroorganisma yang dapat hidup di persekitarannya sedikit berasid atau berakali. Kita tengok kehadiran nutrien. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH adalah terhad. Yang kita nak tumpu hari ni adalah bahagian ini. Okey. Soalan nombor 11, wajib jawab. Saya ni, bila tanya saya ataupun tanya Cikgu Falah, soalan bahagian C ni saya wajibkan semua jawab. Jawab semualah soalan. Soalan 11, soalan 12, soalan 13. So, tak payahlah nak pilih-pilih. Mungkin pilih macam mana tau. Kamu jawab soalan nombor 11, soalan nombor 12 kamu confident, soalan nombor 13 pun kamu jawab juga sebab masa panjang. Kemudian kita tengok soalan wajib jawab ni adalah soalan nombor 11 yang kita nak tunggukan malam ni. Soalan mengeksperimen iaitu KPS ke-12, 10 markah. Ayat pernyataan umum, macam saya kata tadi lah. Cerita pasal simpan gulai dalam peti sejuk. Kemudian ceritakan tentang kesan suhu terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Itulah ayat yang boleh dikeluar macam tu. Ini adalah rangka-rangka yang kamu perlu faham. Dalam tahun lepas KBSM tak ada pernyataan masalah. Tapi mulai tahun ini KSSSM adalah penyata masalah membekalkan 1 markah. Okey. Kemudian B hipotesis. B adalah hipotesis. Kemudian C1 tujuan. Kemudian boleh ubah ni sebenarnya dia akan bagi 2 sahaja pilihan dan dia memberi markah 2 saja. Okey. So, ingat dia akan tanya manipulasi ke bergerak balas ataupun manipulasi dengan dimalarkan ataupun bergerak balas dan dimalarkan. It's up to lembaga dia nak buat apa bentuk ataupun pemboleh ubah apa yang dia nak tanya. Kemudian prosedur, saya letak 4 bukan setakat 4, boleh 5 pun boleh. Okey, tapi selalu saya buat 4 je dan mudah sebab 4 ni 4 markah, dia bekalkan 4 markah. Dan last sekali adalah penjadualan data. Total semua 10 markah. Okey. Baik, inilah dia punya kerangka dia. Okey, yang pertama A, penyata masalah persoalan berkaitan dengan manipulasi dan bergerak balas dan mesti diakhiri dengan apa ni? Dengan tanda soal. Yang tu kamu nak kena belajar. Yang ni baru. Saya nak kamu tahu, macam mana nak buat penyataan masalah. Sebab dia mudah. Sebab bila kamu ada kemahiran mengenal pasti boleh ubah, maka kamu boleh jawab soalan ni dan semua soalan yang lain-lain. Tapi yang kalau kamu tak erti buat kaedah pun sampai sini pun kamu dah dapat banyak dah. Dapat berapa markah? Di situ dah 5 markah dah kamu dah dapat. Kalau kamu tak buat kaedah lah. Tapi kalau saya nak kamu buat semua sekali sampai habis. Kita tengok. Kemudian hipotesis, boleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas, data dan data. Kemudian tujuan untuk mengkaji MV dan RV ataupun boleh ubah dimanipulasi dan boleh ubah bergerak balas akan diterangkan macam mana nanti. Kemudian boleh ubah dimanipulasi, boleh ubah bergerak balas dan dimalarkan kaedah dengan mana kamu mesti lukis rajah. Ini prioriti dulu, kemudian baru buat langkah-langkah. Dalam penandaan kertas, yang ni dulu diberi keutamaan iaitu rajah dan label. Labelkan ni penting sangat-sangat. Kena rajah, lukis berlabel. Ada lagi pelajar yang merugikan dia punya point ataupun markah yang mana dia lukis rajah tanpa label. Sebab bila rajah tanpa label, tak boleh bagi markah. Itu rugi dia. Okay, so dia lukis rajah kosong lah. Kita pun tak boleh bagi markah. Lah ni pun dah pakai touchscreen. Semak pakai touchscreen ni, maksudnya kalau dia tak tulis rajah, lagilah senang buat kosong. So, berhati-hati. Rajah mesti dilabelkan. Kemudian baru kita buat langkah-langkah. So, pengiraan markah ni, kita selalunya kita akan ambil markah label dulu. Kemudian baru kita tengok kaedah-kaedah dia. Dan yang terakhirnya adalah penjadualan data, iaitu dia ada bila kamu data MV dan RV catatkan di atas. Kemudian data 1 dan data 2. Contohnya, kamu buat sini suhu
Sini bawah dia suhu apa? A suhu 35, ni B suhu 60 darjah Celsius. Contoh dia, itu data ya. Dan di sini kita biarkan kosong. Teruskan kepada ini kerangka. Selalunya kita sarankan pelajar kita kalau nak dapatkan jawapan mesti dia tahu dulu. Pertama yang ni kita buat penyataan masalah. Tapi untuk jawapan-jawapan yang lain, dia mesti tahu PM ataupun MV dan RV dulu. Okay, mengenal pasti pemboleh ubah. Bila dia tahu pemboleh ubah ni, maka dia boleh jawab ni, dia boleh jawab ni dan dia boleh jawab ni. Semua sekali dia boleh jawab. Okay. Kemudian, kamu lihat dia punya kerangka dia. Tengok situ. Ni hubung kait dia. Tengok, ni untuk mengkaji apa? Untuk mengkaji hubungan di antara, kita boleh berhubungan di antara apa? Di antara, contohlah, di antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Nanti kita akan belajar nanti dalam kelas nanti. Dalam kita punya slide seterusnya. Okay. So, tengok, kalau kita buat kaedah, mestilah rajah berlabel, cikgu highlight kamera. Kemudian nombor 1, cara menguruskan pemboleh ubah dimalarkan. Kemudian cara menguruskan pemboleh ubah dimanipulasi. Kemudian cara mendapatkan pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang keempat, pemerhatian, iaitu merujuk pada pemboleh ubah bergerak balas dan catatkan di dalam jadual. Ini adalah kaedah. Ini adalah kaedah. Ini adalah gambar rajah berlabel. Okey, itu turutan yang kamu kena faham. Kemudian last sekali adalah penjadualan data dengan mencatatkan MV dan RV, mencatatkan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Kita terus kepada soalan, satu contoh iaitu soalan mengeksperimen. Seperti yang saya katakan tadi, iaitu kita nak memahami tentang soalan nombor 11 untuk bab nombor 1 mikroorganisme, sebab dia ada 6 eksperimen wajib yang perlu difahami oleh pelajar. Baik. Tengok 11A, penyelesaian masalah, iaitu persoalan yang timbul daripada situasi penyataan maklumat yang diberikan. Okey, macam mana tu? Cari perbezaan pemboleh ubah dimanipulasi yang ada dalam penyataan dan cari keputusan atau kesan pemboleh ubah bergerak balas daripada perubahan yang dilakukan oleh pemboleh ubah dimanipulasi. Mesti dalam bentuk soalan dan diakhiri dengan tanda soal. Dan mesti dimulakan dengan apa? Bagaimanakah? Adakah? Dan apakah? Tengok ni point. Boleh catat dalam atas kertas kamu. Apa yang kamu kena tulis? Bagaimanakah? Adakah? Dan apakah? Sebab Sagi, bila sesi latihan, Cikgu Falah akan make sure, saya akan make sure kamu lihat macam mana kamu nak menulis soalan ataupun membentuk jawapan untuk penyata masalah ini. So, menggunakan bagaimanakah, adakah, dan apakah. Okay. Formula penyata masalah. Kata soalan tambah kesan pemboleh ubah dimanipulasi ke atas pemboleh ubah bergerak balas, tambah tanda soal. Wah, mudah saja formula. Matematik ada formula, sains pun ada formula. So, tengok formula ni, kata soal. Macam contohnya, adakah suhu 37 memberi kesan terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Tanda soal, habis. Adakah keadaan neutral memberi kesan terhadap pertumbuhan mikroorganisme? Tanda soal lagi. Macam itulah contoh dia. Tengok ni. Ayat umum. Bagaimanakah pemboleh ubah dimanipulasi memberi kesan terhadap pemboleh ubah bergerak balas? So, dia ada kata soal, ada MV, memberi kesan terhadap RV, dan juga ada tanda soal. Okey, itu dia punya formula dia.
Adakah MV bertambah menyebabkan RV berkurang? Macam mana tu? Adakah keadaan ataupun apabila adakah cahaya berkurangan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma bertambah? Contohlah, contoh. Okey. Kemudian kita tengok jawapan ataupun contoh lain. Adakah suhu menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma? Alright, good. Adakah? Kata soal, suhu pun boleh buat dimanipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas di sini adalah pertumbuhan mikroorganisma, dan last kali ada tanda soal. Adakah nilai pH menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma? Ya, itu maksud kamu lihat di sini adakah, kemudian ada pemboleh ubah dimanipulasi, kemudian kita ada pemboleh ubah bergerak balas, dan kita ada tanda soal. There's a complete set. Complete set, so betul lah jawapan dia. Saya ni suka pakai adakah ya. Kalau kamu boleh pakai adakah, okey lah. Kalau bagaimana, mesti mempengaruhi. Bagaimanakah kepekatan antibiotik mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Ini contoh. Kita tengok soalan. Okey, soalan. Kaji maklumat berikut. Pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, nilai pH, kelembapan, cahaya dan nutrien. Nilai pH yang berbeza akan memberi kesan ke atas pertumbuhan mikroorganisma. So, kita nak buat soalan ni soalan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Kita nak analisis. Okay, so di sini apa yang dia nak? Dia nak kita buat eksperimen untuk apa? Untuk nilai pH, highlightkan, dan pertumbuhan mikroorganisma. So, pertumbuhan mikroorganisma ni kita nak lihat pada apa? Kita tengok pada radar dan bahan yang dia bagi. So, apakah penyata masalah untuk eksperimen ni? Dia bagi apa? Melihat situ. Penyata masalah dia adalah adakah bakteria membiak pada nilai pH 7? Boleh? Tak ada masalah. Bagaimanakah nilai pH berbeza memberi kesan terhadap pertumbuhan mikroorganisma bakteria? Pun boleh juga. Ini dua cara penulisan penyata masalah daripada situasi yang dinyatakan tadi. Kemudian buat hipotesis. Hipotesis ni, saya nak bagi tahu kepada kamu, hipotesis ni adalah sebelum membuat eksperimen. Bila masuk C tu, barulah C ke bawah tu, barulah C1, C2, C3, C4 tu barulah mulanya eksperimen dilakukan. Perancangan eksperimen dilakukan oleh kamu. Tapi hipotesis ni adalah andaian awal sebelum eksperimen tu dijalankan. Mesti menghubungkan pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Kita lihat sini pernyataan umum di sini. Pertumbuhan bakteria paling aktif pada pH 7 ataupun bakteria membiak pesat pada pH 7. Ataupun kamu kata bakteria kurang aktif pada pH yang kurang daripada 7. Boleh juga. Ataupun bakteria kurang pesat pada pH lebih daripada 7. pH 7 pun boleh juga. Tapi mesti ada perkaitan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Selalu kita pakai pemboleh ubah bergerak balas yang tak dilihat sewaktu eksperimen, yang tak nampak. Kamu kena faham, ada pemboleh ubah yang nampak, ada pemboleh ubah yang tak nampak. Pemboleh ubah bergerak balas yang tak nampak, okey, pemboleh ubah bergerak balas yang tak nampak ni adalah pertumbuhan bakteria lah. Iaitu kalau pemboleh ubah bergerak balas yang nampak ni adalah situasi yang kita tengok sewaktu eksperimen, iaitu kekeruhan bubur nutrien ataupun bilangan tompok ataupun bilangan koloni bakteria. Yang tu yang kita lihat. Tapi untuk menulis hipotesis, better kita tulis pemboleh ubah yang tak nampak. Okey, kita tengok C. Okey. Berdasarkan pernyataan diberikan, reka bentuk
satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan air suling. Dia dah bagi dah. Kita tengok ni. Okay, saya nak kemahiran ni. Kamu ada air suling, kita bulatkan, kurungkan. Larutan natrium hidroksida. Hidroksida di belakang ni adalah alkali. Kemudian bubur nutrien, kutur bakteria dan 2 tabung uji. Okey, dia pakai tabung uji. So dia pakai bubur nutrien. So maksudnya dia nak menguji kepada keadaan bubur nutrien selepas 3 hari, iaitu sama ada keruh ataupun tidak. Itu point, lekatkan kepala kamu. Kalau kata agar-agar nutrien, bilangan koloni bakteria. Tapi kalau pakai bubur nutrien, mesti sama ada keruh ataupun jernih. Okey, kita tengok nombor 1. Tujuan eksperimen apa? Untuk mengkaji kesan nilai pH terhadap pertumbuhan bakteria. Tengok itu. Tengok kesan nilai pH. Nilai pH ni adalah MV, pemboleh ubah dimanipulasi. Pertumbuhan bakteria adalah pemboleh ubah bergerak balas. Tetapi kalaulah dia kata mengkaji kesan nilai pH terhadap keadaan bubur nutrien selepas 3 hari. Boleh ke tak boleh? Untuk mengkaji kesan nilai pH terhadap kekeruhan bubur nutrien selepas 3 hari. Boleh ke tak boleh? Siapa nak jawab? Tolong cikgu. Siapa nak tolong? Yang ni pemboleh ubah tak nampak. Kalau pemboleh nampak dia adalah kekeruhan apa? Bubur nutrien. Kan? Okey, siapa nak tolong cikgu? Kalau saya tulis untuk mengkaji kesan nilai pH terhadap kekeruhan bubur nutrien selepas 3 hari. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Jawab boleh tak boleh je. Buka mic kata boleh atau tak boleh? Boleh. Lah boleh. Sebab dia dah masuk C dah kan? Masuk C ni dah masuk eksperimen yang dia nak buat tu. Kalau kamu kata untuk mengkaji kesan nilai pH terhadap bilangan koloni bakteria selepas 3 hari pun boleh. Kalau dia gunakan agar-agar nutrien. Okey, kalau bubur nutrien mesti merujuk kepada keadaan bubur ataupun kekeruhan bubur nutrien selepas 3 hari. Bagus, itu saya nak kamu faham betul-betul. Kita mana pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah dalam eksperimen ini adalah nilai pH ataupun air suling dan larutan natrium hidroksida, medium neutral dan medium berasid. Tapi yang paling balik ia adalah nilai pH. Bergerak balas adalah pertumbuhan bakteria ataupun kekeruhan bubur nutrien. Pertumbuhan bakteria adalah pemboleh ubah bergerak balas yang tak lihat, tak nampak. Pemboleh ubah yang nampak, pemboleh ubah bergerak balas yang nampak di sini adalah kekeruhan bubur nutrien. Dimalarkan jenis bakteria, kuantiti bakteria, isi pada bubur nutrien, masa, suhu, keamatan cahaya, kelembapan udara, semua tu diletakkan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Yang ni gambar rajah. Dia mula gambar rajah. So, dia pakai tabung uji. So, tabung uji kita ada di sini. Kita ada bubur nutrien campur kutu bakteria dan air suling. Satu lagi adalah bubur nutrien campur kutu bakteria tambah natrium hidroksida. Okay. Alright. Di sini daripada penyataan ataupun daripada soalan daripada gambar rajah ni, kamu memperolehi tiga markah. 3 markah dah. Letak bubur nutrien, kemudian letakkan kutur, kemudian bubur nutrien dan kutu bakteria 1 markah. Kamu letakkan A tu air suling 2 markah. Kamu letakkan B tu dengan natrium hidroksida, kamu 4 markah ketiga. Okey, nak elok sikit lagi, buh sinilah. Kalau mana tahu dia tak tahu ini adalah tabung uji, pun boleh bubuh tabung uji. Okey, ini tambahan saja. Okey, jelas di sini ada soalan ke? Jelas, very good. So, bagus, terfaham ini. Kita teruskan lain. Tapi, kalaulah saya tanya kamu, seorang pelajar ni, dia tersilap konsep. Dia pergi buat macam ni. Dia buat
Ini piring Petri. Ada budak buat macam ni tau. So, yang risau. Apa jadi pada dia? Macam mana? Dia dapat 2 markah tak? Tapi yang ni dia buat betul. Maksudnya dia bubuh nutrien. Dia bubuh semualah betul. Bubuh nutrien. A ni bubuh nutrien. Campur kutu bakteria air suling. Kemudian B tu dia letakkan bubuh nutrien dengan kutu bakteria dan natrium hidroksida. Markah dia dapat 3 juga ke? Ataupun akan berkurang? Kurang. Agak kurang berapa? Kurang 2 ke kurang 3? 2. Kurang 1 sahaja. Dia tak dapat P1, dia dapat P2 dan P3 saja di sini. Sebab dia ada masalah di sini. Okey. Tapi kena ingat juga, tapi kalau di sini dia bubuh agak-agak nutrien, lagilah tak ada markah di situ. So kena ready dan hati-hati dengan penggunaan radar dan bahan ni. Jangan tersilap Itu amaran cikgu. Ini adalah penulisan prosedur. Nombor 1, satu markah adalah tuangkan bubuh nutrien kutu bakteria ke dalam tabung uji. Kemudian yang kedua, tambahkan air suling dalam tabung uji A. Yang ketiga, tambah larutan natrium hidroksida ke dalam tabung uji yang lain. Kemudian biarkan selama 3 hari, satu markah. Dan juga perhati dan rekodkan keadaan bubuh nutrien, satu markah. Dia ada 5 di sini tapi dapat max 4 sahaja. Kemudian last sekali, bina jadual untuk menghubungkan pembuluh buah dimanipulasi dan bergerak balas. Pembuluh buah dimanipulasi, pembuluh buah bergerak balas. Kemudian kita letakkan data di sini. A, neutral. B adalah berakali. Dan di sini kita biarkan kosong. Kita terus ke bahagian C. Iaitu soalan tentang Puan Ayu dengan cukanya. Okey, saya minta Cikgu Falah akan sambung untuk bahagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab dosa. Waalaikumsalam. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Ya, bagus. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita tengok soalan bahagian C, nombor 11. Okey, rangsangan yang diberikan ada 2. Iaitu yang pertama adalah daripada Rajah. Okey. Kemudian kita tengok rangsangan yang kedua adalah daripada pernyataan yang diberikan dalam bentuk ayat. Okay, Puan Ayu menggunakan cuka untuk membuat jeruk buah amra seperti dalam Rajah 14. Beliau mendapati jeruk buah amra boleh bertahan lama berbanding dengan buah amra segar. Nyatakan satu pernyataan masalah. Ini tertinggal ni. Okay, pernyataan masalah berdasarkan situasi yang diberi. Jadi bila kamu nak buat pernyataan masalah, mestilah merujuk kepada rangsangan yang diberikan. Okay, jadi kita tengok kat sini, Puan Ayu guna cuka buat jeruk buah amra dan mendapati buah amra tahan lebih lama berbanding dengan buah amra segar. Okay, apakah pernyataan masalah yang diberi? Okey, untuk A dan B, okey, cikgu nak fokuskan untuk A dan B mestilah merujuk kepada pernyataan ataupun rangsangan yang diberikan. Okey, jadi pernyataan masalah dengan hipotesis untuk menyiasat pernyataan ni mestilah berkaitan dengan rangsangan yang diberikan. Okey, kemudian kita tengok soalan C. Okay, soalan C dah masuk kepada kerangka. Dia dah bagi kat kamu bahan dan radas. Okay, bila dia bagi dah bahan dan radas, maka kamu kena gunakan bahan dan radas untuk setiap section C1 sampai C4. Okay, dan kamu tak boleh ambil dah. Tadi contoh rangsangan yang dia bagi tadi adalah jeruk amra. Kamu tak boleh, dilarang sama sekali masukkan amra dalam soalan jawapan bahagian C. Okay, dah tak boleh dah guna amra apa semua. Jadi kamu hanya menggunakan bahan dan radas yang diberikan saja, iaitu asid hidroklorik,
asid hidroklorik cair, air suling, bumbu nutrien, kutu bakteria, tabung uji dan kapas. Dan kemudian soalan berikutnya adalah huraian untuk mereka bentuk eksperimen kamu mestilah mengandungi aspek berikut, iaitu yang pertama adalah tujuan eksperimen, yang kedua mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, mengenal pasti pemboleh ubah ni kalau kita tengok 2 markah, so mana-mana daripada 3 pemboleh ubah tu kamu boleh ambil mana-mana 2. Kemudian prosedur dan kaedah 4 markah dan penjadualan data adalah 1 markah. Okey, penyataan masalah dengan hipotesis macam cikgu kata tadi, penyataan masalah mestilah menggunakan formula kata soal plus MV memberi kesan RV plus tanda soal. So, ini adalah kata soal, apakah kesan asid terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Kesan asid adalah MV, manakala pertumbuhan mikroorganisma adalah RV dan berakhir dengan tanda soal. Okay. Kemudian hipotesis. Okay, hipotesis merujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Hipotesis yang baik, ciri-ciri hipotesis yang baik adalah hipotesis tersebut boleh diuji, spesifik dan terarah. Okay. Baik, jeruk amra lebih tahan lama berbanding jeruk segar. Okay. Jadi kat sini kita tengok jeruk amra ni dengan jeruk segar adalah MV. Okey, manakala RV dia adalah kita merujuk kepada lebih tahan lama. Okey, dua-dua ni bergantung kepada rangsangan ataupun penyataan masalah yang penyataan yang diberikan dalam soalan. Kemudian C ni barulah dia dah bagi bahan dan radas. Jadi kamu tak boleh ambil jeruk ni buah kat sini kat bawah ni tak boleh dah. Okey, kamu kena mula tujuan ni dengan bahan dan radas yang dah diberikan. Okey, jadi tujuan adalah untuk mengkaji kesan asid. Asid kalau nak letak sini pun boleh, kesan asid hidroklorik cair ke atas pertumbuhan bakteria. Okey, seterusnya adalah pemboleh ubah. Baik, pemboleh ubah dimanipulasi adalah pH larutan. Dimalarkan adalah suhu atau jenis bakteria atau jenis bubur bakteria. Okay, ini semua ni adalah bahan yang telah dibekalkan dalam soalan untuk C. Okay. Kemudian bergerak balas, kita nak tengok pertumbuhan bakteria. Okey, seorang respon pertumbuhan bakteria ni, cikgu rasa ada terang tadi. RV nampak ke RV yang tak nampak? Tak nampak. Okay, very good. RV yang tak nampak. So, apakah RV nampak dia selain daripada pertumbuhan bakteria? Tengok dia guna apa? Bubur. Jadi bergerak balas boleh jadi apa? Terus Apa? Keruhan bubur nutrien. Yes, very good. Kekeruhan bubur nutrien. Okay. Okay, so kita tengok kat sini bagaimana untuk kamu mereka bentuk eksperimen dengan prosedur, merancang prosedur ataupun kaedah. Okay, so kamu akan lukis dua tabung uji yang sama. Okay, dan dilabelkan dengan A dan B. Kemudian kamu lukis apa yang sama dulu, iaitu larutan bubur nutrien, kutu bakteria. Kemudian yang berbeza ni adalah asid hidroklorik cair dengan air suling. So ada setengah cikgu, kalau cikgu ajak belajar cikgu, ini cikgu ambil daripada internet gambar ni. Okey, kalau nak senang kamu lukis yang sama di tengah. So kamu labelkan yang sama ni di tengah. Okey, merujuk kepada yang dalam ni. Okey, yang dalam ni sama. Okey, iaitu larutan bubur nutrien, larutan kutu bakteria.
Yang berbeza kamu letakkan di kiri dan kanan. Okey, iaitu asid hidroklorik cair dan air suling. Serta labelkan A dan B untuk memudahkan penerangan. Anak-anak, kalau cikgu tak mau guna A dengan B, boleh tak cikgu gantikan dengan X dan Y? Boleh. Boleh tak ada masalah. Okey. Baik. Yang pertama, cara untuk kamu menulis kaedah yang pertama adalah kamu tengok apa yang sama. Okey, yang sama adalah larutan bubur nutrien dengan kultur bakteria. Jadi kamu kendalikan kamu punya pemboleh ubah dimalarkan dahulu. Iaitu tuang 20 cm padu bubur nutrien ke dalam tabung uji berlabel A dan B. Perlukah kita hafal 20 cm padu ni? Ya. Tak payah. Kalau cikgu nak letak 10 boleh? Boleh. Boleh. Pandai. Kalau cikgu nak letak 5? Boleh. Pun boleh. Berapa saja nilai yang logik lah. Yang logik selalunya kita guna 10, 15, 20 sebab kita gunakan tabung uji. Okey, kemudian yang kedua adalah masih lagi yang ni, kalau kamu tengok 2 titis kultur bakteria ni masih lagi merujuk kepada apa? Pemboleh ubah apa? CV, MV atau RV? CV. Pandai, CV. So kamu boleh juga masukkan ni langkah ni kat sini. Kalau kamu nak buat langkah yang kedua ni pun tak ada masalah. Okay, so dua ni adalah bagaimana untuk kamu kendalikan CV. So numbering is doesn't matter lah. Kamu nak letak number 1 ni semua sekali CV pun tak ada masalah. Contoh, tuang 20 cm padu bubur nutrien ke dalam tabung uji berlabel A dan B serta tambahkan 2 titis kultur bakteria ke dalam tabung uji A dan B pun tak apa. Okey. Yang ketiga, ni markah yang ketiga, nombor 3 ni kita nak bagi markah. Kita tengok tambahkan 5 titis asid hidroklorik cair ke dalam tabung uji B dan 5 titis air suling. Yang ni merujuk kepada pemboleh ubah apa ni? MV. Okay, very good. Pemboleh ubah dimanipulasi, MV. Very good. Kemudian yang keempat, letakkan kedua-dua tabung uji di dalam almari bertutup selama 48 jam. Yang ni adalah cara bagaimana untuk kamu dapatkan pemboleh ubah bergerak balas. Di mana untuk sebarang proses yang melibatkan pertumbuhan, sama ada pertumbuhan mikroorganisme ataupun pertumbuhan anak benih, dia perlu dibiarkan selama 2 hari. Ni dia letak 48 jam pun tak apa. Nak letak dalam saat pun tak apa. Tapi kita buatlah yang betul, iaitu dalam masa 3 hari pun boleh, 2 hari pun boleh, 48 jam pun boleh. Yang logik. Okey. Kemudian ni adalah cara untuk dapatkan RV. Dan yang terakhir adalah rekodkan keadaan bubur nutrien. Okey, ataupun rekodkan kekeruhan bubur nutrien. Yang ni last kali ni mestilah record RV nampak. Okay, mesti record RV nampak. Lo ni kebanyakan calon dia suka tulis record pemerhatian. Salah. Kalau ada buku-buku latihan yang bagi jawapan record pemerhatian, kamu jangan ikut. Okey, sebab record pemerhatian tak ada markah. Yang ada markah sebenarnya adalah record RV yang nampak. Dan RV yang nampak ni kita akan letakkan ke dalam penjadualan data. So ni adalah, so ingat yang ni selalunya adalah RV yang nampak yang kita carry daripada record RV number 4 tadi. Nombor 4 tadi kita buat prosedur record RV yang nampak kan. Okey, jadi RV yang nampak ni kamu transfer masuk dalam jadual RV kat sini. Faham? Faham. Okey. Kemudian kat sini jenis larutan ni merujuk pada
MV kan. Jadi MV kamu kat sini mesti tulis data dia. Data 1 dengan data 2. Yang kat sini ni. Nak tulis tak? Ya. Okey, kenapa tak payah anak-anak? Kenapa tak perlu tulis kat sini? Apa rasional? Sebab kita tak buat lagi. Bagus. Bagus. Sebab kita tak buat lagi. Pandai. Bagus. Sebab ini hanya merancang. Mereka bentuk eksperimen. Bukan laporan eksperimen. Begitu juga dengan ni. Semua ni ayat prosedur ni. Okey, ni ayat laporan ke ayat arahan? Pasif atau aktif? Yang sebetulnya. Kamu tengok ni arahan ke laporan? Laporan. Tuang, tambah, ini adalah ayat arahan. Jadi ayat arahan merupakan ayat aktif. Jadi bila teknik penulisan yang betul untuk soalan bahagian nombor 11 ialah menggunakan ayat aktif. Okay, dalam exam kita selalunya memberikan kelonggaran ada kelonggaran. Okay, tapi cikgu ajak kamu benda yang betul. Sekiranya kita nak merancang eksperimen, kita nak mereka bentuk eksperimen, ayat tersebut mestilah ayat yang aktif, ayat arahan. Okay, kalau kita buat amali wajib di sekolah, kita buat laporan PK di sekolah, itu adalah ayat pasif kerana kita telah menjalankan eksperimen dan kita membuat laporan. Itu beza dia. Clear? Clear. Alhamdulillah. Okey, mari kita tengok contoh soalan nombor 11 lagi. Satu pagi, ibu mengarahkan Farisah untuk menjemur cadar dan sarung bantal di bawah cahaya matahari. Di dalam cahaya terdapat terdapat sinar ultraviolet yang mampu untuk membunuh sesetengah mikroorganisma. Pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, nilai pH, kelembapan cahaya dan nutrien. Keamatan cahaya yang berbeza memberi kesan terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Okey, sekarang dia bagi kat sini satu kenyataan. Dia nak kamu buat penyataan masalah. Apa penyataan masalah? Seorang respon. Formula, kata soal, tambah MV memberi kesan kepada RV, tanda soal. Seorang cuba. Adakah sinar ultra ungu boleh membunuh mikroorganisma? Okey, adakah sinar ultra ungu boleh membunuh mikroorganisma? Boleh? Jawapan lain? Adakah keamatan cahaya yang berbeza memberi kesan terhadap pertumbuhan mikroorganisma? Okay, very good. Terima kasih. Okay, jadi kita cikgu dah highlight dah kat sini keamatan cahaya. Jawapan nombor 1 tadi pun terima. Jawapan yang kedua adalah tepat. Okay, di mana adakah kita letakkan di sini, adakah, okay, kata soal adakah, kemudian keamatan cahaya yang cikgu kuningkan ni adalah pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah apa? Keamatan cahaya. Bagus. Pemboleh ubah dimanipulasi, kemudian memberi kesan terhadap pertumbuhan mikroorganisma ni adalah RV. Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Okey, so kita letakkan hujung, kita letakkan tanda soal. So jawapan kamu akan jadi macam ni. Adakah keamatan cahaya memberi kesan terhadap pertumbuhan mikroorganisma? Ada kata soal, ada MV, ada RV dan ada tanda soal. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat penyataan di atas. Okey, so contoh hipotesis MV keadaan gelap, maka pertumbuhan mikroorganisma adalah pesat. Baik, anak-anak.
boleh tak cikgu gantikan mikroorganisma ni dengan bakteria? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kita merujuk kepada merujuk kepada rangsangan ataupun kenyataan yang diberikan sahaja. Okey, jadi hipotesis kamu mestilah spesifik, boleh diuji dan terarah. Spesifik tu maksudnya kamu ada sebut gelap dengan mikroorganisma, pertumbuhan mikroorganisma. Spesifik tu spesifik. Terarah maksudnya kamu sebut kalau keadaan gelap jadi macam mana, kalau keadaan cerah jadi macam mana. Itu spesifik. Terarah. Kemudian boleh diuji, kamu boleh buat eksperimen untuk menyiasat hipotesis kamu tu. Okey, tengok ni kat C. Kat C dia dah bagi dah bahan darah das iaitu agar-agar nutrien, piring Petri, kutu bakteria, penitis dan kertas hitam. Apakah tujuan? Mesti bermula dengan seorang respon. Untuk mengkaji. Untuk mengkaji. Mengkaji apa? Keamatan cahaya Okey. terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Very good. Okay, untuk mengkaji hubungan di antara keamatan cahaya dengan pertumbuhan bakteria. Tepat. Okey. Kena pasti pemboleh ubah. Ini 2 markah. Kena pasti pemboleh ubah. Sama kita ada 3. So kamu boleh, kalau kamu confident, tulislah ketiga-tiganya. Kalau tak confident, kamu tulis 2 antara 3, 2 yang kamu betul-betul confident. Okey, dimanipulasi adalah keamatan cahaya, kehadiran dan ketidakhadiran cahaya. Ataupun kamu boleh jawab keamatan cahaya atau kehadiran cahaya. Kalaulah calon tu jawab cahaya saja, nak bagi markah ke tak bagi markah? Kalau dia jawab cahaya saja. Nak bagi ke tak orang bagi? Tak bagi. Pandai, tak bagi. Pasal apa? Apa justifikasi kamu tak mau bagi kat dia markah cahaya saja? Tak ada apa? Tak ada apa? Parameter. Pandai, tak ada parameter. Okey, jadi semua pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas yang dimalarkan untuk sebarang bahan mesti diletakkan, dilengkapkan dengan parameter. Okey, kemudian bergerak balas adalah pertumbuhan mikroorganisma ataupun diwakili oleh bilangan koloni bakteria sebab kita guna agar-agar nutrien. Kalau kita guna bubur nutrien, kita tengok kekeruhan. Kalau kita guna agar-agar nutrien, kita tengok bilangan koloni bakteria untuk RV yang nampak. Jadi kita kira lah berapa ada tumpuk bilangan koloni bakteria. Kemudian yang dimalarkan yang sama adalah jenis bakteria. Jadi kalau cikgu ajak budak cikgu, ingat kalau semua jenis eksperimen, faktor-faktor yang mempengaruhi mikroorganisma yang ada 5 tu, dimalarkan satu saja, ingat, senang. Jenis bakteria. Okay. Baik, prosedur nombor 1, kamu kena lukis lah. Lukis yang sama iaitu ada piring Petri. Okay, kemudian labelkan. Yang sama di tengah. Yang sama di tengah. Okey, yang sama juga di tengah. Okey. So sekarang yang berbeza apa? Yang ni. Yang ni sebenarnya cikgu balut dengan apa? Kertas hitam. Apa fungsi kertas hitam dalam eksperimen ni? Apa fungsi kertas hitam dalam eksperimen ni? Untuk menghalang kehadiran cahaya. Very good. Tahniah. Sangat bagus. Okey, untuk menghalang kehadiran cahaya maka cikgu balut dengan kertas hitam. Kalau kata tak balut dengan kertas hitam, pelajar tu dia lukis kotak macam ni. Boleh terima tak? Dan dia labelkan ni adalah kotak hitam. Boleh tak? Boleh. Boleh. Kita tengok pada idea dia. Idea dia walaupun dia tak guna kertas hitam tapi dia letak kotak, still cahaya tak boleh masuk.
Okey, kemudian mesti labelkan A terima cahaya dan B tanpa cahaya. Okey, so kat sini kita akan dapat P1 untuk pemboleh ubah dimalarkan, P2 untuk pemboleh ubah dimanipulasi. Kemudian kita nak tulis pula. Kita nak tulis prosedur yang pertama adalah pemboleh ubah dimalarkan. Bagaimana kamu kendalikan pemboleh ubah dimalarkan? Iaitu kamu masukkan ni pun sama, tak perlu hafal. Berapa yang logik, masukkan 5 ml kutu bakteria Bacillus subtilis dan agar-agar nutrien ke dalam filling Petri dan dilabelkan dengan A dan B. Okey, so kat sini dapat P1. So kalau kat rajah tadi dah dapat, kat sini pemeriksa akan letakkan dah diberi markah. Okey. Yang kedua, balut filling Petri B dengan kertas hitam. So yang ni kita balut dengan kertas hitam ni, yang ni nak cari CV. Ini pula nak cari MV. Bagaimana kita nak dapatkan MV? Okey, dapat P2. Yang ketiga, macam cikgu kata tadi, sebarang eksperimen yang melibatkan pertumbuhan perlulah dibiarkan selama 4 hari. 4 ni nak kena hafal ke? Tak. Taklah, ikut logik lah. Boleh tak 4, 3, 2, beberapa hari. Okey, so dapat P3 dan P4 adalah kamu nak rekodkan. Nak rekodkan RV yang nampak, iaitu bilangan koloni bakteria. Apakah kesilapan pada ayat yang keempat ni? Seorang cuba baca tengok apa silap. Dia tak silap, dia masih dapat markah P4. Tapi dari segi susunan ayat dia pasal apa? Apa yang seorang cuba. Perhatikan. Ya, kita buat ayat aktif. Perhatikan bilangan koloni bakteria. Okey. Tapi dapat tak jawab markah kat sini? Masih juga dapat P4. Jadi kita tak tekankan sangat penggunaan bahasa. Tapi cikgu nak kamu belajar benda yang betul. Untuk soalan nombor 11 iaitu soalan merancang eksperimen mestilah menggunakan kata aktif. Okey, kemudian kamu buat penjadualan data. Okey, bila buat penjadualan data, kamu letakkan di sini adalah MV, yang ni adalah RV. Okey, keamatan cahaya, terang, gelap, bilangan koloni bakteria dan dalam ni kita biarkan kosong. Baik, kalaulah kata calon tu dia tulis keamatan cahaya A dan B. Dia tak tulis macam ni. Dia tak tulis yang ni. Dia tulis A dan B. Boleh ke tak boleh? Ni pun banyak cikgu jumpa calon jawab macam ni. A, B. Boleh ke tak boleh? Boleh tak cikgu nak bagi markah dia? Anak yang barbecue punya tu tau. Dia letak angkubah saja. A dengan B. Tak ada markah lah. Jadi kamu ingat lah. Sama juga dalam buku latihan cikgu jumpa banyak jawapan macam ni. Jadi tak ada markah lah. Kamu kena letak keamatan cahaya kena terang. Dalam ni kena terang apa dia pemboleh ubah dimanipulasi dengan dua data yang di ni. Tak boleh letak angkubah. A dengan B saja tak boleh. Kalau letak A terang, B gelap, boleh. Okay, so jom buat latihan. Okay, push harder than yesterday if you want a different tomorrow. Kamu baca, amati apa kata-kata ni. Okay. Okay, thank you Cik Falah. Okay, jom buat latihan. Okay, kita akan buat latihan untuk sebagai pengukuhan. Alright. So, ready? Kita nak tengok yang pertama. Untuk soalan ni, kita tengok suhu. Saya akan pick randomly bersesuaian dengan kita punya ataupun kita tak ada masa yang suntuk di sini. So ada lagi 20 minit so cikgu akan pilih beberapa soalan-soalan yang cikgu rasa sesuai untuk cikgu tanya kamu. Kita tengok yang pertama dulu, iaitu soalan berkaitan dengan suhu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kita boleh highlightkan suhu
Kita ada pertumbuhan mikroorganisma adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ini pemboleh ubah bergerak balas. Ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Yang mana ini adalah satu pemboleh ubah bergerak balas yang tak nampak. Yang nampaknya adalah kita rujuk pada apa? Kita nak tengok apa? Untuk eksperimen ni, pemboleh ubah bergerak balas yang nampak ni apa dia kita nak tengok? Come on. Kekeruhan bubur nutrien. Yes, kita nak tengok ni. Kekeruhan bubur nutrien. Kekeruhan bubur nutrien. Very good. That's very good. You dah tahu benda tu. Now kita tengok sekarang penyataan masalah. Somebody, tolong. Mike, beritahu cikgu. Penyataan masalah untuk eksperimen ni apa? Kita nak fast. Adakah suhu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Oh, very good. Oh, banyak nak jawab ni. Bagus. Adakah, kita pakai adakah suhu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, ataupun kita fixkan, ataupun adakah suhu 37 menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma adalah pesat? Boleh tak? No problem. Okay. So, adakah untuk penyataan masalah ni kamu dah very good, dah tahu dah. Kemudian kita tengok hipotesis. Macam mana kita nak buat hipotesis? Kita tak boleh pakai ini sebagai hipotesis sebab dia ada masalah di sini. Mempengaruhi tak boleh guna untuk hipotesis. So macam mana kita nak buat? Kita nak buat hipotesis yang direct, ataupun kita nak ada pakai jika maka. Macam mana cerita dia? Kita nak buat hipotesis umum. Apa dia umum? Macam mana kita nak buat umum? Somebody buka mic, terus jawab. Cubalah. Suhu 37 darjah Celsius merupakan suhu yang optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Very good. Pada suhu 37 adalah suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma. Bagus. Jika suhu 37, maka pertumbuhan mikroorganisma adalah pesat. Pun boleh juga. Okay. Right. Tujuan untuk mengkaji apa? Come on. Siapa buka mic? Terus jawab. Sini cepat ni. Kamu boleh buat cepat, maksudnya kamu betul-betul faham. Tujuan apa? Untuk mengkaji hubungan Okey, untuk mengkaji hubungan di antara suhu dengan pertumbuhan mikroorganisma ataupun dengan kekeruhan bubur nutrien. Selepas 3 hari pun boleh juga. Very good. Okey, faham dah tujuan. Okay, kita tengok kepada pemboleh ubah. Pemboleh ubah pun kamu tahu dah tadi. Saya dah bagi tahu. Cuma yang dimalarkan kita tengok pada ni. Ini adalah isi padu. Isi padu bubur nutrien, isi padu kutu bakteria dan pemboleh-pemboleh ubah yang lain-lain selain daripada suhu. Suhu adalah dimanipulasi. So selain daripada suhu apa? Kelembapan udara, keamatan cahaya, nilai pH larutan, semua tu diletakkan sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okey. PR pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Kemudian kita ada kaedah. Kaedah macam mana kita nak buat? Kaedah. Maksud macam kamu belajar macam Cikgu Falah tadi tu. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Okay. Nombor satu macam mana? Nombor satu. Kita nak uruskan pemboleh ubah dimalarkan. Macam mana kita nak kata? Masukkan apa? Siapa nak buat? Nombor satu. 5 cm bubur nutrien. Dia kata masukkan apa dia? Masukkan 5 cm bubur nutrien. Kita tambah sikit. Masukkan 5 cm bubur nutrien, 1 cm kutu bakteria dalam tabung uji A, tabung uji B, tabung uji C. Okey, macam tu. Kemudian nombor 2 macam mana pula? Masukkan tabung uji A ke dalam mana? Nombor 2. Ini nombor 1. Nombor 2. Masukkan. Macam mana kita nak mengolah ataupun mendapatkan pemboleh ubah bergerak balas? Menggunakan pemboleh ubah dimanipulasi untuk mendapatkan pemboleh ubah bergerak balas. Masukkan tabung uji A ke dalam mana? Suhu yang berbeza. Tak boleh kata berbeza. Masukkan tabung uji A dalam peti sejuk pada suhu 5 darjah Celsius. Dan tabung uji B di dalam inkubator pada suhu 37 dan tabung uji C dalam inkubator juga pada suhu 70 darjah Celsius. Macam tu.
Okey. Kemudian yang ketiga, biarkan ketiga-tiga tabuk uji selama 3 hari. Okey. Kemudian selepas 3 hari, perhatikan apa? Apa kita nak perhatikan? Kekeruhan bubur nutrien. Keadaan bubur nutrien ataupun kekeruhan bubur nutrien dan catatkan di dalam apa? Jadual. Very good. Itu maksudnya. Jadi kesan cahaya berbeza dengan yang tadi. Yang tadi tu Cikgu Falah pakai tabung, pakai pirimetri. Yang ni dia pakai apa? Pakai kotak hitam. Okey. So pemboleh ubah dimanipulasi adalah kehadiran cahaya. Okey. Okey, sekejap cikgu dah ulang balik. Okey. Okey, kita tengok ni. Kemudian kita tengok kesan cahaya. Okey, kesan cahaya. Kemudian kita ada pertumbuhan mikroorganisma sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Di RV, ini adalah MV, kehadiran cahaya. Kemudian kita tengok sini, macam mana kita nak buat penyataan masalah. Untuk adakah apa? Cepat. Adakah keamatan cahaya mempengaruhi ataupun adakah keamatan cahaya mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma ataupun adakah kehadiran cahaya mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Boleh, tak ada masalah. Kemudian hipotesis. 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 Hipotesis apa? Hipotesis kah? Pakai jika. Jika kehadiran cahaya. Okey. kehadiran cahaya ada, maka ada pertumbuhan mikroorganisma. Betul. Ayat dia boleh diperbaiki. Jika terdapat kehadiran cahaya, maka pertumbuhan mikroorganisma adalah bakteria adalah perlahan. Macam tu. Okay, very good. That is good. Good move. Maksudnya dah tahu dah cara. Okay, ataupun pertumbuhan mikroorganisma perlahan pada jika ada kehadiran cahaya. Boleh juga, itu umum, tak pakai jika maka. Ataupun pertumbuhan mikroorganisma sangat pesat pada dalam keadaan gelap pun boleh juga sebagai hipotesis. Kemudian tujuan untuk mengkaji apa? Untuk Hubungan mengkaji di antara keamatan cahaya hubungan di antara keamatan cahaya. Okay. dan pertumbuhan mikroorganisma. Dengan pertumbuhan mikroorganisma. Bagus. Cantik. Kemudian kalau kita pemboleh ubah tak ada masalah kot. Kita terus kepada kaedah. Macam mana kita nak buat soalan ni? Pertama kita nak buat apa? 2, 1. Cepat. Saya bagi clue. Masukkan simulasi M bubur nutrien. Okey. Masukkan 5 cm padu bubur nutrien dan 1 cm padu kutu bakteria dalam tabung UGP dan Q. Bagus. Nombor 2. Letakkan tabung UGP Di dalam kotak hitam, manakala tabung uji Q di dalam. Okey. Ini dah dapat markah dah. Okey, yang kedua, yang ketiga. Jadi P, Q. Biarkan. Q apa? Q diletakkan di tempat yang di Ada bawah cahaya. mentol. Di bawah mentol. Dengan kehadiran cahaya. Bagus. Kemudian lagi yang keempat, biarkan selama 4 hari. biarkan selama 4 hari. Pandai. Yang kelima, Lakukan pemerhatian dan rekodkan dalam jadual. rekodkan apa? Kena kata rekodkan apa? Yang ni cikgu dah berbetulkan rekodkan apa? Pertumbuhan mikroorganisma. Pertumbuhan bubur nutrien. Rekodkan kekeruhan ataupun keadaan bubur nutrien dalam jadual. Kena cerita pemerhatian, kena cerita pemerhatian apa? Itu cikgu nak pembetulkan kepada kamu. Pandai. Kita terus lagi kepada nilai pH. Kita buat nilai pH lagi. Kita buat nilai pH pula.
Okey, cikgu ada dua. Cikgu nak pilih lagi dua. Satu lagi apa? Jadi kita nak buat. So, di sini nilai pH larutan adalah pemboleh buah dimanipulasi, pemboleh buah bergerak balas, yang tak nampak adalah pertumbuhan mikroorganisma, pemboleh buah bergerak balas, yang nampak di sini adalah apa? Sama macam tadi, adalah keadaan bumbu nutrien ataupun kekeruhan bumbu nutrien. So, penyataan masalah dia apa? Adakah nilai pH mempengaruhi Adakah nilai pH? Adakah? nilai pH mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Okay, very good. Kemudian kita tengok kepada hipotesis. Come on. Cuba. Boleh cuba kah? Jika nilai pH 7, Okay, maka jika dia... pertumbuhan mikroorganisma pesat. Okey. Bagus. Okey, jika nilai pH 7 maka pertumbuhan mikroorganisma pesat ataupun mikroorganisma tumbuh pesat pada pH 7 ataupun dalam keadaan neutral pun boleh. Kemudian tujuan, adakah tujuan? Untuk mengkaji hubungan antara nilai pH terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Okey, pandai. Kemudian kita tengok lagi. Pemboleh buah tak ada masalah. Kita tengok kaedah. Macam mana kita nak buat kaedah pula. Pertama apa? Cikgu dah tengok. Masukkan bubur nutrien ke dalam tabung uji P, Q dan R. Pandai. Nombor dua? Masukkan kultur bakteria di dalam tabung uji P dan Q. Okey, lagi? Nombor tiga? Masukkan MV kah? Nombor tiga apa? Masukkan apa? Masukkan apa ni? Hidroklorik Dalam? Dalam tabung uji P. Kemudian? amonia ke dalam tabung uji Q. Lagi? Kayu suling. Air tabung uji R. suling. Okay, very good. Kemudian yang keempat? Biarkan selama hari. Okey, biarkan selama 3 hari. Pandai. Jangan buat biarkan selama sebulan ya. 3 hari ke 4 hari je. Okey? Dah lihat sekali? Perhatikan kekeruhan bubur nutrien dan kod dalam jadual. Perhatikan kekeruhan bumbu nutrien dan rekodkan dalam jadual. Very good lah. Okey, nanti kita tengok yang ni lah sekali lagi. Jadi pakai perimetri pula. Ini apa? Ni tak pernah keluar lagi ni. Kadar nutrien tak pernah keluar dalam exam lagi. KPSM pun tak keluar lagi. Jadi kita tengok. Pemboleh buah dimanipulasi adalah ini. Bergerak balas ini. So, yang pemboleh buah bergerak balas yang tak nampak, yang nampak ni di sini apa? Kita nak tengok apa? Bilangan koloni. Bilangan koloni bakteria. Pandailah kamu ni. So proud. Bagus, pandai. Saya rasa pilih tahun ni result lagi meningkat lah, insyaAllah. Kita tengok penyataan masalah dia apa? Adakah kehadiran nutrien memberi kesan terhadap pertumbuhan mikroorganisma? Adakah kehadiran nutrien memberi kesan terhadap pertumbuhan mikroorganisma? Bagus. Kemudian hipotesis. Hipotesis. Kita ada satu lagi. Cikgu akan extend sikit masa. Satu lagi. Hipotesis. Kehadiran nutrien menjadikan pertumbuhan mikroorganisma pesat. Bagus. Kehadiran nutrien menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma pesat ataupun pertumbuhan mikroorganisma pesat dengan kehadiran nutrien pun boleh juga. Jika kehadiran nutrien maka pertumbuhan mikroorganisma pesat pun boleh juga. Okey. Tujuan? Untuk mengkaji hubungan antara kehadiran nutrien terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Pandai. Cikgu right terus. Betul. Okey, pemboleh buah dimanipulasi dah ada, bergerak balas dah ada. So kita tengok kaedah. Jadi sebab dia pakai perimetri, jangan pakai tabung uji. Okey, nombor satu apa? Masukkan agar nutrien lembab. Okey. Masukkan agar-agar nutrien lembat di dalam piring P3A.
Maaf lah cikgu. Okey. Masukkan agar-agar nutrien lembab dalam dan kutub bakteria dalam tabung uji A. Dalam piripetri A dan agar nutrien kering dalam tabung. Okey, agar nutrien kering tanpa kutub bakteria dalam piripetri B. Pasal apa lembab dengan kering? Siapa nak tolong cikgu? Ni agak dia. Agar nutrien ni dia hanya berfungsi dalam keadaan lembab sahaja. Kalau kering tak berfungsi. Maksudnya yang ni ada nutrien, yang ni tak ada nutrien. Faham no? Okay, so kita dah letak pemboleh ubah. Kemudian kita dah letak agar nutrien lembab dan kutub bakteria dalam tabung uji A, agar nutrien kering tambah kutub bakteria dalam tabung uji dalam piripetri B. Okay, so seterusnya apa? Biarkan selama 3 hari. Biarkan selama 3 hari. Kemudian yang keempat, Perhatikan pertumbuhan koloni bakteria dan lepas 3 hari, perhatikan bilangan koloni bakteria dan catatkan dalam jadual. catat gadah jadual. Pandai. Semualah cerdik. Tahniah, ya. Okey, kita tengok. Ni ya, apakah antibiotik ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria? Okey. Antibiotik tidak berkesan terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, sesama dan batuk. Apakah kerintangan antibiotik berlaku apabila antibiotik hilang upaya untuk membunuh bakteria? Oleh itu antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan penyakit. So, kita nak membincangkan sekarang ni kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Ini last sekali ya. Okey, tujuan? Apakah tujuan dia? Ini last sekali ya. Apakah tujuan? Untuk mengkaji hubungan di antara kepekatan antibiotik dengan pertumbuhan bakteria. Pandai. Untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Penyata masalah. Adakah kepekatan antibiotik memberi kesan terhadap pertumbuhan bakteria? Adakah kesan kepekatan antibiotik terhadap yang berbeza terhadap pertumbuhan bakteria? Pandai. Sebiji ya. Kemudian hipotesis. 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 Jika kepekatan apa? Dia ada kepekatan tinggi ataupun kepekatan rendah. Tak kata macam mana? Jika kepekatan antibiotik tinggi, maka pertumbuhan bakteria rendah. Rendah. Okey, boleh ya? Jika kepekatan antibiotik tinggi, maka jika kepekatan antibiotik pekat, maka pertumbuhan bakteria adalah tercat. Jadi jawapan skiba. Kalau kamu kata jika kepekatan antibiotik tinggi, maka pertumbuhan bakteria adalah rendah. Pun boleh juga. Dimanipulasi dan eksperimen adalah kepekatan antibiotik bergerak balas adalah apa? So dalam eksperimen ni kita nak lihat apa? Kita nak lihat tentang pertumbuhan mikroorganisma bakteria itu berdasarkan diameter kawasan jernih. Kalau diameter kawasan jernih tu besar, menandakan banyak bakteria mati. Kalau diameter kawasan jernih tu kecil, kurang bakteria tu mati ya. Dibalarkan, cikgu beritahu jenis bakteria, suhu, keamatan cahaya. Inilah dibalarkan. Jadi radar-radar yang diberikan piripetri, agar nutrien, kutu bakteria, Bacillus subtilis, penitis, kepekatan antibiotik yang berbeza, pita silofan. So kita terus tengok kepada lukisan dia. Dia pakai satu piripetri saja. Boleh lihat ini adalah piripetri, dia pakai A ni adalah kepekatan antibiotik yang tinggi, B kepekatan antibiotik yang rendah. So, yang kaedah yang pertama, cikgu boleh bagi tahu kamu, masukkan 20 ml agar-agar nutrien steril dan 2 ml kutu bakteria dalam piripetri. Nombor 2 macam mana pula? Jadi adalah menguruskan pemboleh ubah dibalarkan. Okey.
So nombor 2 macam mana? Sabar nak tolong cikgu. Saya dah habis dah ni. Nombor 2, menguruskan pemboleh buah di manipulasi. Macam mana kita nak letak? Pakai penitis. Titiskan apa? Titiskan antibiotik berkepekatan tinggi DA. DA dan Antibiotik berkepekatan rendah DB. okey, bagus. Ini terbalik ya. Cakra antibiotik berkekuatan tinggi, masukkan cakra antibiotik berkekuatan tinggi ke dalam A dan cakra berkekuatan tinggi berkekuatan rendah pada B. Okey. Titiskan pun boleh ya. Kemudian biarkan perimetri selama 3 hari. Kemudian rekod diameter kawasan jernih di A dan B di dalam jadual. Itu markah yang seterusnya. Perjalanan data bentuk macam itulah. Biasa ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, merekodkan data pemboleh ubah dimanipulasi iaitu kepekatan rendah dan kepekatan tinggi. Okey, ini terbalik ya. Di kepekatan tinggi, di kepekatan rendah. Baik. So tamat dah kita punya sesi malam ini iaitu if you never know failure, kalau kamu tak pernah mengetahui, tak tahu tentang kegagalan, you will never know success. Kamu pun takkan tahu apa itu kejayaan. Ini Sugar Ray ya, Leonard. So dia kata macam tu, if you never know failure, kamu tak tahu kegagalan, maka kamu pun takkan tahu apa itu kejayaan. So cikgu tutuplah kita punya program dengan kata-kata hikmah tadi. So kita akan berjumpa lagi nanti. So terima kasih kepada semua yang masih setia dalam kelas malam ni, dan minggu depan akan lihat pada soalan 21 bulan iaitu nak lihat pada bab nombor 2 nutrisi. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Take care and stay safe semua ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama. See you. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.